والثناء لله عز وجل، والصلاة والسلام على حبيبنا وشفيعنا وذخرنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه واستنى بسنته إلى يوم لقاء ربه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت يا الله إن شئت تجعل الحزن سهلا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم صل صلاة جلال وسلم سلام جمال على حضرة حبيبك سيدنا محمد، واغشه اللهم بنورك كما غشيته سحابة التجليات، فنظر إلى وجهك الكريم وبحقيقة الحقائق كلم مولاه العظيم الذي أعاذه من كل سوء. اللهم فرج كربنا كما وعدته، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Pengurusi dan seluruh alijatan kuasa qaryah, Ashabus Sa'adah, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, para pegawai masjid, datuk-datuk, tuan-tuan guru semua, dan para asatizah, muslimin muslimat, mukminin mukminat, para tetamu Allah pada suatu pagi, di pagi-pagi di bulan Ramadan Al-Mubarak. Berkata Al-Hasanul Basri rahimahullahu ta'ala, ya bena Adam, wahai anak Adam, apabila berpagi-pagi kamu, maka pagi akan berkata, inni yaumun jadidun wa fi amalika syahidun faghtanim minni. Maka apabila berpagi-pagi anak Adam, maka pagi akan berkata kepada ia, sesungguhnya aku adalah hari barumu, dan setiap kerja buatmu aku akan jadi saksi. Maka rebutlah aku. Sesungguhnya aku tidak akan datang lagi kepadamu sehingga hancurnya bumi ini. Pagi ini adalah pagi ini, esok adalah hari lain. Dan pagi ini kita bertemu, dan pertemuan ini tak akan berlaku lagi sehingga hancurnya bumi ini. Dengan taufik dan hidayah Allah, kita datang pada pagi ini, kita bersama-sama dalam ruang senggang antara subuh dan syuruk, sebagai gantian kepada ustaz yang tak dapat hadir pada pagi ini. Mari kita cuba untuk mengamati firman Allah dalam surah As-Sajdah. Ada orang panggil surah sejadah. Sejadah yang tu surah As-Sajdah. Surah As-Sajdah ayat 16, Allah menyebut, tatajafa junubuhum anil madaji' yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Firman Allah ini bermaksud mereka merenggangkan diri daripada tempat tidur mereka, yakni sangat sedikit tidur,
kerana mengerjakan salat tahajud dan amal-amal saleh. Yad'una rabbahum khawfa. Mereka sentiasa berdoa kepada Tuhan dengan perasaan takut akan kemurkaan Allah. Wa tama'a, dan mereka bersangatan ingin memperoleh redha Allah. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka mereka selalu untuk mendermakan sebahagian daripada apa yang kami beri kepada mereka. Anda baca, cuba cermati surah ini, ayat ini pada pagi ini kerana anda ingin menyantuni orang-orang soleh yang berada di depan anda ini. Yang saya tahu, yang anda tahu bermula daripada pagi tadi, awal sahur. Wabil asharihum yastaghfirun. Yang ada di depan anda ini semua bermula daripada awal sahur, daripada pukul 2, 3, 4. Sudah bangkit bermunajat kepada Allah sehingga ke sekarang, dengan menggunakan dan memanipulasikan waktu sahur itu untuk beristighfar, memohon keampunan kepada Allah. Anda baca balik ayat ini supaya menjadi perangsang untuk Diana yang serba naif dan kerdil ini, untuk jadi seperti tuan-tuan dan perempuan semua. Cuba meletakkan posisi diri ini di kalangan hamba-hamba Allah yang bangkit di awal pagi, yang merenggangkan tubuh mereka daripada tempat tidur mereka. Ada ahli tafsir menyebut, yakni mereka ini bangkit di awal pagi untuk bersolat malam. Di antaranya ialah mereka memulakan dengan solat isyak. Mereka memulakan dengan witir. Mereka semayang tahajud, mereka berdoa, merafakkan segala permintaan mereka ke hadrat Allah Azza wa Jal. Seolah-olah mereka meninggalkan kesedapan untuk tidur. Kerana tidur ini sesuatu yang cukup mengasyikkan. Mereka meninggalkan urusan itu, kesedapan itu, untuk mencari yang lebih sedap daripada itu, iaitu bermunajat kepada Allah. Tidak hairan sebahagian daripada para arifin, mereka menganggap bahawa setiap malam bagi mereka adalah Lailatul Qadar. Kerana bagi mereka senggang-senggang malam itu terlalu indah. Apatah lagi berada di malam daripada malam-malam dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Mereka mengejar Lailatul Qadar, bukan mengejar Lailatul Qamdar. Kerana bagi mereka ialah kenikmatan beribadat itu lebih segar daripada menyegarkan diri di tempat pertiduran. Sebab itu mereka merenggangkan diri mereka daripada tempat tidur, seolah-olah mereka itu meninggalkan lambaian tempat tidur mereka itu, dengan memperbanyakkan amal saleh. Selain daripada salat, mereka membaca Quran. Mereka melakukan kebaikan-kebaikan yang lain. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tatajafa junubuhum anil madaji'. Mereka merenggangkan diri daripada tempat tidur, yakni sangat sedikit tidur. Tidur ni
dia memang hak kepada anggota badan kita. Tetapi tidur merupakan suatu benda yang boleh menyesalkan diri seseorang itu di suatu masa nanti di hadapan Allah. Sewaktu Nabi sebelum wafat, Nabi masuk ke dalam masjidnya. Sesudah sakit, ada senggang waktu itu dia ada sedikit kesegaran. Ketika itu dipapah masuk ke dalam masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan waktu itu zuhur. Maka Nabi duduk di atas mimbar. Ketika itu di hadapan Nabi ini penuh para sahabat ridwanullahu alaihim ajma'in. Masing-masing loba untuk menatap wajah baginda setelah Nabi sakit beberapa ketika. Ketika itu Nabi open tender. Nabi kata, siapa di antara kamu semua ini yang ada hajat dan keinginan, sila nyatakan. Nescaya aku akan berdoa kepada Allah. Bangkit seorang, ya Rasulullah, aku ini seorang yang jahat. Aku seorang yang dikatakan melakukan perbuatan-perbuatan yang tak ada satu pun perbuatan jahat. Semua aku buat. Last sekali dia kata, ya Rasulullah, aku ni kuat tidur. Last sekali. Dia susun-susun watak-watak buruk dia. Last sekali dia kata, aku ni kuat tidur. Ada tak pastilah dia kata tu dia kuat tidur, sama ada dia memang tidur malam sepanjang malam ataupun sampai kuliah pun dia tidur. Wallahu alam, tu tak tahulah, anda tak baca yang tu. Tapi dia kata dia kuat tidur. Rasulullah berdoa kepada dia. Ketika dia sebut dia buat jahat banyak tu, sahabat tengok, terkejut. Dia ni tak malu ke cerita buruk? Dia Rasulullah kata, biarkan. Kerana malu di dunia itu dia ringan berbanding dengan malu di akhirat nanti. Bayangkan, malu pendedahan aib di akhirat nanti lebih meratai, semua orang nampak. Kat dunia ni ringan je. Maka sahabat tu kata gitu. Last kali dia kata, ya Rasulullah, aku ni kuat tidur. Maka Nabi berdoa, Allahumma rzuqhu imanan wa sidqa. Ya Allah, ya Tuhanku, rezekikanlah dia akan keimanan dan kebenaran, benar dalam hatinya. Wazhib anhu an-naum, dan jauhkan ia daripada penyakit kuat tidur. Allah, barangkali lepas tu macam mana rupa tidurnya, wallahu alam, kerana doa Nabi mustajab. Ada ahli tasawuf menyebut, dia kata apa? Orang yang banyak makan, dia akan banyak minum. Orang yang banyak minum, dia akan banyak tidur. Orang yang banyak tidur, dia akan sesal yang banyak. Betul. Apa asbab kita cerita ni? Asbabnya ialah nak relatekan dengan ayat yang kita baca tadi. Bahawasanya orang haibah itu orang yang sering meninggalkan tempat tidurnya. Seolah-olah tempat tidur itu panggil lambungnya itu, letakkan tubuhmu atasku.
Supaya kamu boleh berbaring, kamu boleh rehat, kamu boleh menikmati tidur yang banyak. Tapi lambung ini tidak melayani panggilan dan lambaian tempat tidur itu. Malah lambung ini berusaha pula memanggil atau menyeru atau pergi kepada suatu kondisi yang lebih nyaman daripada tidur, yakni bermunajat kepada Allah. Yang ini tak akan dapat dirasai melainkan orang yang betul cerucuk imannya kuat. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang lebih enak ialah ketika dia bermunajat, dia bertawajuh itu kepada Allah. Dia ada dua sifat yang disebut pada ayat ini. Pertama dia khaufa, kedua dia tama'. Yad'una rabbahum khaufa wa tama'a. Dia bertawajuh kepada Allah, dia rafa' doa kepada Allah, dia jual diri dia kepada Allah. Dalam keadaan dia takut kepada Allah. Dia takut akan azab Allah. Dia takut akan siksaan Allah atas apa yang dia telah buat. Maklumlah fasa hidup kita ini gitulah. Orang yang soleh, dia sentiasa ada rasa takut kepada Allah atas kerja buat dia. Orang yang fasik, dia akan rasa tenang dengan jahat dia. Lagi dia buat jahat, lagi dia tenang dan lagi menyeronokkan dia. Tapi orang beriman dia tak begitu. Perasaan takut dan perasaan tamak mengharapkan redha Allah itu sentiasa berkitar dalam hidup dia. Dia duduk lepas solat macam ni, duduk. Maka berfikiran dia melayang. Dia takut kalau apa yang telah dibuat tadi dengan solatnya, dengan zikirnya tidak diterima oleh Allah. Takut dia. Malah dia ada tamak pula. Dia mengharapkan, ya Allah, ya Tuhanku, amal aku yang sedikit ini mudah-mudahan Engkau kabul, mudah-mudahan Engkau terima, ya Allah. Sebab itu tidak heran selalu para asatizah menyebut, ketika sampainya Ramadan, sebelum itu 6 bulan sebelum itu sudah para salafuna soleh berdoa agar masuk dalam pintu Ramadan. Seusai Ramadan, 6 bulan lepas itu, mereka masih bermunajah, bertawajuh agar Ramadan mereka itu, amalan mereka dalam Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbanding dengan Yana yang serba dhaif ini, kita dah rasa dah dengan sedikit amal seolah-olah selesa dan sentosa. Seolah-olah gitu. Walhal entahkan qabul, entahkan tidak. Sebab itu ada sebahagian ulama-ulama tasawuf menyebut, man wajada, siapa yang mendapati buah-buah amal dia tu ketika di dunia dia buat, dia rasa seronok. Nah, di sana mudah-mudahan Allah sudah memberikan tanda bahawa amalannya itu nanti diterima Allah. Ketika dia buat amal itu, dia rasa seronok. Dia baca Quran, dia rasa seronok. Dia bangkit tahajud, dia rasa seronok. Dia semayang berjamaah, dia rasa seronok. Dia buat amal baik, dia rasa seronok. Dia rasa feel betul. Dia rasa syok betul. Mudah-mudahan itu salah satu tanda bahawa amalnya itu qabul di sisi Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Jangan buat
kerana keterpaksaan. Itu naya, itu leceh sungguh. Tapi buat kerana dia lakukan sesuatu itu, dia rasa terlalu nikmat. Sehingga lepas dia buat, dia tunggu lagi untuk buat. Lepas dia buat, dia tunggu lagi untuk buat. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baiklah. Pada pagi yang berbahagia ini, ana cuba untuk berada bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Supaya keberadaan kita pada pagi ini mendatangkan manfaat. Walaupun sehingga waktu kita duduk dalam rumah Allah ini tidak lama. Kerana lepas syuruk kita akan berhenti dan tuan-tuan akan meneruskan kerja buat tuan-tuan. Macam kami kerja, kena pergi kerja. Ada sebagian sahabat memang 10 Ramadan dia cuti. Dia memang nak duduk masjid. Alhamdulillah, fabiha wa ni'mah. Ada orang memang dia tak kerja, tapi dia jarang ke masjid. Macam mana? Ada juga. Tapi kita fikir-fikirkan ya, kenapa mereka macam tu ya? Sebenarnya Allah letakkan sedikit ruang kepada kita supaya kita bekerja untuk ajak dia. Yang fikir itu kena fikirkan macam mana nak ajak dia. Kerana seorang mukmin yang baik, dia tak fikir diri dia seorang. Dia tak fikir. Tapi dia fikir macam mana nak bantu orang. Jika dia bantu duit, jika dia bantu makanan, jika dia bantu nafaqat, dia bantu ini dan bantu itu, barangkali bantuan itu untuk sementara. Tapi kalau dia seorang yang betul-betul hebat, dia cuba fikir macam mana nak bantu saudara dia untuk tarik tangan saudara dia sama-sama untuk memasuki syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul, ana pun terasa diri ni kerdil. Kadang-kadang pergi lintah rumah orang, ana terasa kadang-kadang ana pernah tak doa kat dia. Kita pergi semayang subuh naik motor, kadang-kadang bukan Ramadan lah, sebelum Ramadan kan kadang-kadang ada rumah masih gelap, ada rumah masih. Kadang-kadang apa yang kita kata? Udah tua tak sedar diri. Subuh rumah gelap lagi. Kita ngata dia. Cuba kita tukar. Daripada mengata itu kepada berdoa. Ya Allah, ya Tuhanku. Mudah-mudahan Allah bukakan pintu hidayah dia. Mudah-mudahan Allah buka pintu hidayah rumah orang ni. Pintu hidayah orang tu orang ini. Kerana wujudkan sifat loba kita. Supaya kita dapat membantu mereka. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara kaedah di samping mengajak ialah gunakan kesempatan di akhir Ramadan ini untuk kita berdoa kepada rakan-rakan kita yang lain supaya menunjukkan besarnya jiwa kita itu. Dalam keadaan kita berdoa kepada mereka, kita mohon kepada Allah agar mereka juga seperti kita, yang Allah berikan taufik dan hidayah untuk menuju kepada jalan yang benar. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai salah seorang entiti Muslim dalam komuniti dan masyarakat Muslim, mari kita hadirkan pendekatan basyiru wala tunafiru. Apa dia? Berilah berita gembira kepada orang mukmin itu. Dan janganlah kita menjauhkan mereka. Kena letak satu mentaliti baru, barangkalilah, kepada orang yang hanya memikirkan diri dia seorang saja. Dia kata yang penting aku, tu orang lain punya pasal, tak boleh. Bila kita ada perasaan begitu, kita meletakkan satu perlakuan baru, iaitu kita bergaul dengan masyarakat dalam keadaan kita cuba tarik masyarakat. Supaya masyarakat kita itu menjadi masyarakat yang soleh.
Di samping kita berafak tangan berdoa kepada Allah, kita juga membuat tindakan-tindakan, antaranya kita cuba mengajak mereka, nasihat mereka. Dan jangan jauhkan diri daripada mereka. Tuan-tuan perasan tak, dalam mana-mana komuniti Allah akan letakkan, di sana ada kelompok yang agresif, kerajinan dalam ketaatan. Di sana ada kelompok yang pasif. Kadang kita fikirkan, kenapa ada kelompok pasif? Kerana Allah nak memberi ruang kepada kelompok aktif ini supaya melakukan kerja. Dan jangan jauhkan diri daripada kelompok pasif itu. Kerana kasihanilah mereka. Bantulah mereka. Supaya mereka ini dapat sama-sama untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Baiklah. Ada beberapa perkara yang kita nak sebut pagi ni last, sebelum habis waktu. Kita ni Allah bagi usia kita tidak panjang. Allah bagi usia kita pendek sahaja. Tetapi dalam kependekan waktu itu, apa yang kita minta kepada Allah? Kita minta agar usia kita ini diberkati oleh Allah Azza wa Jalla. Usia kita pendek. Dan kependekan usia kita itu ada masanya kita gagal untuk memenuhkan aspirasi hidup kita ini. Al-Syeikh Almarhum Muhammad Al-Ghazali pernah menyebut. Dia wafat tahun 1900, tersilap saya 99. Dia ada menyebut bahawasanya salah satu pengkhianatan besar yang dilakukan oleh seorang mukmin terhadap agama dia ialah dia meninggalkan cita-cita murni Islam itu dengan melakukan perkara yang sia-sia dalam hidupnya. Allah. Maknanya, dia tidak menjadi salah satu tubuh